Kembali lagi dalam pelajaran RBT tingkatan 2 bersama Cikgu Asma binti Aziz. Kali ini Cikgu akan terangkan tentang pembukusan makanan. Okey, baik. Sebelum ni kita dah belajar tentang reka bentuk makanan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembukusan. Pembukusan makanan ialah suatu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Pembukusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan pemasaran. Okey, setiap reka bentuk makanan yang kita dah cipta, kita akan membuat pembukusan makanan untuk senang kita nak edarkan, kita nak jual. Kemudian kita nak simpan dia. Okey. Jadi pembukusan makanan tu juga memerlukan reka bentuk yang sesuai. Kemudian memerlukan penilaian dan juga senang untuk dipasarkan supaya pengguna dapat menerima. Maksudnya dia tengok je pembukusan makanan tu, dia dah tahu makanan apa. Okey, baik. Kita tengok ciri-ciri yang terdapat pada pembukusan makanan. Yang pertama adalah tanda jenama. Okey, brand lah. Okey, tanda jenama merupakan salah satu elemen grafik yang penting. Okey, jenama ni paling penting dalam sesuatu pembukusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada sesuatu produk atau perkhidmatan. Tanda jenama berfungsi untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, maksudnya bila kita dah buat reka bentuk makanan kita tadi, kemudian kita nak letak dalam pembukusan makanan. Pembukusan makanan tu ciri yang paling pertama sekali mesti ada brand dia. Tanda jenama. Maksudnya nama dia lah. Okey, macam kita pun ada nama. Jadi pembukusan tadi mesti ada tanda nama dia ataupun jenama dia. Kebiasaannya tanda jenama ni dekat pembukusan makanan tu akan dicetak dengan tulisan yang besar sikit bagi orang nampak dari jauh. Contohnya macam yang cikgu letak dekat sini ni, banana chips. Okey, itu jenama dia. Jadi dia dah tahu dah apa benda, nama pun dan banana, jadi benda tu adalah pisang lah. Kemudian warna-warna plastik, warna pembukusan tu kemungkinan berdasarkan dari segi perasa dia. Okey. Jadi ini maksudnya tanda jenama yang perlu kita letak pada pembukusan makanan, iaitu nama dia. Selalunya tulisan dia lebih besar. Okey, kemudian yang kedua kita panggil tipografi. Tipografi ni adalah satu jenama kepada satu produk. Setengah pengguna lebih suka mengingati simbol. Tipografi ni dia lebih kepada macam simbol. Okey. Sesetengah pengguna lebih suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk tersebut. Okey, penggunaan pelbagai bahasa juga amat digalakkan bagi menarik perhatian pengguna. Penggunaan tipografi yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. Contoh dekat gambar ni, Felda, dia menggunakan huruf F yang F yang melentik-lentik itu, okey, bagi memudahkan pengguna mengingati jenama dan produk keluarannya. Maksudnya bila kita nampak je F yang melentik-lentik itu, kita dah tahu ini adalah tipografi bagi Felda, keluaran Felda. Jadi disaji tadi itu jenama dia yang dikeluarkan oleh
F tadi tu adalah Felda, tipografi lah, logo. Okey, kita letak simbol. Macam Nestle, letak simbol juga. Okey, kemudian apa ni? Okey, banyak produk lah yang dia ada letak simbol ataupun tipografi. Okey, satu lagi digalakkan lah untuk letak pelbagai bahasa dekat situ lah. Selain daripada bahasa Melayu, kita letak bahasa Inggeris, letak tulisan Cina dan sebagainya lah, supaya lebih memudahkan pengguna untuk mendapat maklumat bagi produk yang kita keluarkan tadilah, mereka baca dekat pembungkusan makanan tadi. Okey, yang ketiga adalah warna. Penggunaan warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk pembungkusan sesuatu produk. Okey, selalunya warna mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Okey, contohnya kalau kita tengok macam Coke kan, warna merah. Okey, jadi dia mesti letak warna merah, dia ada maksud dia lah, identiti dia. Kemudian satu lagi coklat Cadbury berwarna purple, plastik dia berwarna purple, pembungkusan dia. Okey, jadi warna ni memainkan maksud lah. Warna juga memberikan kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, kamu tengok kepada contoh gambar 2.6.11 tu menunjukkan produk yang menggunakan warna yang berlainan pada pembungkusannya bagi menunjukkan produk yang pelbagai jenis. Maksudnya perasa dia berlainan lah. Okey, produk dia sama. Okey, jadi warna yang berlainan ni kebiasaannya perasa dia lah. Okey, mungkin yang purple dia grape, macam tu. Okey, warna ni selalunya dia cepatlah menarik perhatian para pengguna. Pengguna ni dia lebih suka pada warna yang warna yang terang macam tu. Okey, kemudian kita tengok ilustrasi. Apa yang dikatakan dengan ilustrasi adalah gambar yang digunakan. Okey, ada setengah satu pembungkusan tu memerlukan gambar. Maksudnya gambar tu juga memainkan peranan. Ilustrasi ataupun gambar yang digunakan perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Okey, penggunaan ilustrasi perlulah kreatif, menarik dan tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Contoh produk yang Funfair tu, Funbear. Okey, Funbear tu adalah tanda jenama dia. Kemudian diletak ilustrasi bear lah sebab dah nama bear. Okey, digunakan ikon beruang lah bagi menarik minat kanak-kanak sebab produk ni adalah produk kanak-kanak lah. Okey, dekat mentega tu. Itu maksud ilustrasi. Jadi dah ada nama bear, kita letaklah kartun bear. Okey, itu maksudnya dia main peranan lah yang perlu sesuai. Perlu letak yang sesuai dan menarik. Okey, seterusnya kita ada reka bentuk. Okey, bagi pembungkusan makanan tu juga reka bentuk dia memainkan peranan lah. Okey, reka bentuk pembungkusan tadi. Yang pertama dia perlu ergonomik. Ergonomik ni maksudnya selesa lah, senang digunakan. Okey, kemudian mudah dibawa, selamat digunakan dan mesra alam. Okey, reka bentuk pembungkusan perlu bersesuaian dengan produk yang hendak dibungkus. Kalau kita tengok dekat sini, gambar yang dekat sini adalah pembungkusan bagi set makanan. Makanan apa kita panggil ni? Okey, kita ada burger dekat situ, ada french fries, kemudian ada ayam. Okey, jadi diletak dekat
pembungkusan dia tu kita boleh bawa sekali saja, tapi ada 3 benda. Okey, jadi dia kreatif lah kat sini. Okey, ergonomik, senang, kemudian mudah dibawa dan selamat juga. Kemudian mesra alam, dia simple. Okey, senang saja. Okey, seterusnya kita tengok maklumat. Maklumat merupakan elemen yang penting dalam mereka bentuk suatu bungkusan. Setiap bungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Okey, contoh roti ni, kalau kita tengok roti ni, roti gardenia ke, roti apa pun. Okey, kalau kita tengok dekat pembungkusan plastik tu, dia akan letaklah label-label makanan yang memberi maklumat kepada kita. Okey, contohnya dia letak ingredient dia. Okey, kemudian ada maklumat pengeluaran. Dia dikilangkan di mana, kemudian dia ada tarikh luput. Okey, maklumat yang penting lah. Kemudian dia ada maklumat kuantiti ataupun berat bersih. Kemudian dia ada ramuan-ramuan dia, ingredient yang saya kata tadi tu, dia diperbuat daripada apa. Kemudian dia ada apa lagi, tanda halal. Okey, kemudian tanda harga, kemudian jenama. Kemudian dia ada lagi maklumat kandungan makanan tu, maksudnya protein ada berapa, lemak ada berapa. Okey, setiap pembungkusan kebanyakan ada maklumat yang penting yang perlu diberitahulah kepada pengguna. Okey, semua, bukan saja roti, makanan-makanan ringan, okey, makanan dalam tin, minuman, semua ada. Okey, seterusnya kita tengok saiz. Okey, reka bentuk pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Okey, contoh cikgu bagi dekat sini adalah sos cili lah. Dia ada dalam pelbagai saiz yang boleh pengguna membuat pilihan mengikut keperluan dia lah. Kalau rumah dia tu ahli dia ramai, dia boleh beli saiz yang besar. Kalau ahli dia sikit, dia boleh beli saiz yang kecil. Kemudian kalaulah pengguna tu membuka kedai ke apakah, dia boleh beli yang besar. Okey, itu mengikut cita rasa dia. Saiz ni memainkan peranan juga. Okey, kemudian satu lagi, rasa dia sama, label dia sama, kecuali saiz saja yang berbeza. Okey, itu saja kali ini pelajaran kita tentang pembungkusan makanan. Harap kamu dapat memahami segala penerangan cikgu dan dapat memberi manfaat kepada kamu. Okey, sekian saja. Terima kasih.